Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kita akan sambung pelajaran kita mengenai gelombang. Jadi, okay, kita tengok slideshow kita. Okay, anda semua, kalau pelajar saya tu boleh rujuk di modul fizik lah, tingkatan 5, muka surat 13. Kita start dengan gelombang. Okay, kita start dengan gelombang. Okay, sekejap saya betulkan slide tu. Okay, kita lagikan slide ni, dia blocking sekejap. Okay. Jadi kita akan tengok. Kita kan dah belajar cahaya, tajuk tingkatan 4, tajuk masa tingkatan 4, tajuk yang kelima, bab yang kelima, iaitu cahaya. Jadi salah satu fenomena dalam cahaya, kamu dah belajar pantulan. Okay, jadi dalam tajuk ni kita akan buktikan bagaimana untuk buktikan air, bunyi, cahaya adalah satu gelombang. Jadi macam mana kita nak buktikan yang air, bunyi, cahaya adalah gelombang. Jadi kalau kita nak katakan sesuatu gelombang tu bersifat gelombang, dia mesti mematuhi fenomena pantulan, pembiasan, pembelauan dan interference. Okey. Jadi untuk mula-mula ni kita tengok fenomena gelombang. Fenomena bagi gelombang air iaitu fenomena pantulan. Dalam setiap fenomena ni kita akan cerita gelombang air, gelombang bunyi, gelombang cahaya. Okey, kita akan rangkumkan ketiga-tiganya sekali. Okey, jadi untuk pantulan gelombang air ni, kamu cuba perhatikan pada gambar rajah. Gambar rajah ni. Sekejap Okey, perhatikan sini. Perhatikan. Ini adalah gelombang air laut yang menuju ke arah pantai. Okey, perhatikan gelombang itu. Okey, cuba perhatikan gelombang itu. Gelombang ni dia mesti kena apa? Dia kena batu ataupun benda yang keras. Okey. Kita namakan dia sebagai macam pemantul lah. Okay, gelombang itu, cuba perhatikan gelombang itu dan bandingkan bentuk sekejap Kalau tengok. Okey. Cuba kamu perhatikan apa yang akan berlaku pada suatu gelombang laut bertemu bila gelombang air laut ni bertemu dengan batu. Okey, cuba kamu perhatikan apa yang akan berlaku pada gelombang itu. Kalau kamu tengok pantulan gelombang, tak kiralah air, cahaya ataupun bunyi, dia mesti mengena pada penghalang. Kita namakan sebagai penghalang ataupun permukaan keras. Okey, lepas tu kita tengok pantulan. Okey, oleh kerana kamu dah belajar dalam tajuk cahaya, ingat lagi tak tajuk cahaya? Kita ada istilah gelombang sinar tuju, kita ada sinar pantulan, hukum pantulan. Jadi untuk gelombang air, kita cuma tukar je nama kepada gelombang tuju dan gelombang pantulan. Boleh pause jap. Boleh pause jap. Boleh pause tak? Pause share. Okey, boleh pause.
Banyak sangat cerita. Okey, kita tengok. Salah. Keluar boleh tak keluar? Keluar boleh tak keluar? Bising. Okey. Okey. Untuk pantulan gelombang. Okay. Untuk pantulan gelombang air dalam makmal, kita menggunakan tangki riak. Tangki riak. Okey. Cuba kamu perhatikan pada tangki riak. Kita akan letakkan satu pemantul. Okey, pemantul untuk pantulan, untuk fenomena pantulan boleh berlaku. Jadi pantulan gelombang berlaku apabila gelombang tu melanggar dengan satu penghalang. Macam tadi yang kita sebut tadi. Gelombang mengalami apa dia tadi? Kita kata gelombang mengalami perubahan arah kan? Mengalami perubahan arah perambatan gelombang apabila dipantulkan. Sama konsep seperti dalam cahaya. Kamu ingat lagi tak dalam tajuk cahaya? Kalau ini adalah permukaan cermin, okey, kita akan buatkan sebagai garis normal. Ingat lagi tak hukum? Itu apa? Hukum pantulan. Okey. Dalam hukum pantulan tu ada apa? Kita ada sinar tuju kan? Dan kita ada sinar pantulan. Dan kita ada sudut tuju. Dan kita ada sudut pantulan. Jadi, untuk gelombang air ni pun sama sahaja. Okey. Cuma, bila kita membincangkan gelombang air, dalam tajuk gelombang ini, kita akan membincangkan 3 kuantiti yang kita terbitkan masa awal-awal kita belajar gelombang, iaitu hubungan di antara hal laju, panjang gelombang dan juga frekuensi. Jadi bila kita nak menceritakan gelombang dalam tajuk gelombang ni khususnya, kita mesti sentiasa ambil kira hal laju, panjang gelombang dan frekuensi. Okey, cuba kamu perhatikan untuk fenomena pantulan ni, apa jadi kepada hal laju, apa jadi pada panjang gelombang dan apa jadi pada frekuensi selepas gelombang air terkena pantulan. Okey, kalau kamu boleh lihat di sini, frekuensi, panjang gelombang dan hal laju kekal sama. Jadi dia mematuhi apa? Hukum pantulan seperti dalam cahaya. Okey, apa yang berubah? Yang berubah adalah cuma apa? Ubah arah gelombang sahaja berubah. Arah sahaja berubah. Okey, dengan sudut tuju adalah bersamaan dengan sudut pantulan. Sama dalam hukum apa? Hukum pantulan dalam cermin yang kamu belajar sebelum ini. Okey, kenapa frekuensi? Okey, dalam tajuk cahaya kita tidak membincangkan hal laju, frekuensi dan juga panjang gelombang. Kita tengok hukum saja. Okey, dalam tajuk ni cuba tengok kenapa frekuensi tetap. Okey, frekuensi kenapa frekuensi tetap? Macam mana kita boleh tetapkan frekuensi? Macam mana? Kat mana dia? Kat mana tajuk mana? Ada dalam nota? Ada dalam nota ni. Okey, ada dalam nota. Okay, macam mana kita tetapkan? Okey, frekuensi tetap kerana tengok sama sini.
Okey, duduk. Ni. Okey, frekuensi ni tetap sebab frekuensi adalah bergantung kepada gantung pada apa ni dia? Gantung pada motor apa? Motor pada tangki riak. Jadi frekuensi tetap sama. Okey. Pause. Okey. Nak gini. Pause ni. Pause ni. Sekejap Pause ni. Kita tengok apa jadi. Mak nak pergi kepada video tak ada. Tak boleh masuk ni. Video tak ada masuk. Cakap mana? Ha? Okey. Gelombang bergerak daripada punca sama. Ambil mana tadi lah? Ayat mana? Pembiasan. Sini tak ada ni. Okey. Ha? Buku ni ya? Tak sama ya? Tengok baju buka air. Okey. Mana ada dah buku ni? Okey, ni. Mana? Mana tak nak pergi mana lagi tu? Nak pergi video tadi. Tak ada. Di zoom ni. Di zoom? Apa stop share? Video. Tak boleh pergi kita. Tak boleh pergi kita. Apa? Nak pergi masuk kat tadi kat video mas. Salah satu video. Recording kan kat ni. Recording. Siap. Jangan. Okey, kita alihkan dulu. Pesan. Sebab dia mengganggu. Okey, mana boleh? Okey. Sekarang ni, cuba perhatikan. Okey, kita perlahankan suara sekejap. Okey, ni adalah muka gelombang satah. Okey, dalam tangki riak. Okey, ini biasanya gelombang air dalam tangki riak. Okey, untuk pantulan ni kita akan letakkan. Okey, cuba perhatikan. Untuk pantulan ni kita akan letakkan pemantul. Okey, cuba perhatikan apa jadi pada arah gelombang apabila gelombang terkena pemantul. Okey. Okey, apa jadi pada arah perambatan? Arah dia berubah kan? Kalau boleh perhatikan garisan gelap cerah. Kita pause. Okey. Adakah panjang gelombang dia berubah? Tidak kan? Okey, kita sambung balik. Okey. Pemantul ni boleh kita letakkan dalam keadaan pelbagai posisi. Okey. Kita nak tengok arah saja. Perhatikan pada arah. Arah perambatan gelombang. Okey, nampak? Yang ni lebih jelas. Okey, kalau pemantul lengkung, apa jadi pada gelombang setelah terkena pemantul? Okey, macam dia berpusat, bertumpu di titik tengah. Okey, nampak? Okey. Pause dulu. Okey, nampak tak? Bila penggetar tu digerakkan dengan lebih laju, okey, cuba perhatikan panjang gelombang jadi macam mana dan gelombang setelah dipantulkan semula. Okey, nampak macam dia tertumpu di tengah-tengah berpusat. Jadi kita boleh buat kesimpulan bahawa gelombang terpantul dia mengikut pemantul, bentuk pemantul. Okey, kalau cuba perhatikan ni. Okey,
Tadi pemantul cekung, sekarang pemantul cembung. Okey, apa jadi kata dia? Gelombang. Okey, masih lagi mengikut bentuk pemantul. Okay, laju ni, laju gelombang tu kita tambahkan. Okey, sama. Cuba perhatikan. Okey, apa jadi? Okey, cuba perhatikan. Bila pencelup ataupun muka gelombang membulat kena pemantul satah. Okey. Okey, dah banyak dah rasanya contoh. Okey, kita boleh balik. Okey, kalau kedudukan serum macam mana? Okey, dah banyak rasanya contoh yang kamu boleh perhatikan. Okey. Stop tak? Stop. Share. Okey, dah. Okey, stop. Stop recording. Stop. 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 Okey.